أفلا يتدبرون القرآن. Kenapakah kamu tidak mahu mengambil pengajaran tadabbur daripada Al-Quran? Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi mari kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman terakhir juz yang ke-6 pada hari ini. Bermula daripada ayat 77 hingga 81 akan bercerita tentang pembahasan ideologi kaum Nasrani dan juga ada kaitan dengan Yahudi juga yang menuhankan Isa Al-Masih Ibnu Maryam dan juga menegur kepada ahli kitab dan juga apakah perkara-perkara yang tidak mereka lakukan, ya. Ini kita akan lihat daripada ayat 77 hingga ayat 81. Dan kemudian pada ayat 82 kita akan melihat kepada antara Yahudi dan Nasrani siapa yang lebih dekat dengan orang yang beriman. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Lihat dahulu resolusi kita. Yang pertama pada ayat yang ke-77, jangan melampau. Itu poin yang penting, jangan melampau dalam hal agama. Pastikan apa yang kita buat tuan-tuan ada asas di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah yang sahih. Yang kedua, saling mencegah kemungkaran, benda-benda tak betul kita cegah, kita tegur dengan kasih sayang untuk kita mengelakkan daripada dilaknat oleh manusia, dan sudah tentunya lebih daripada itu dilaknat oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu taala. Dan yang ketiga, jangan sombong, kerana ini adalah cara untuk kita makin dekat dengan kebenaran, dan itu sebabnya orang Nasrani itu dia lebih dekat dengan orang beriman kerana mereka ada pendeta dan rahib yang tidak sombong. Allah la ilaha illallah. Jadi perkataan yang kita ingin lihat pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan haq ataupun haqqaqa yang berulang sebanyak berapa kali itu? Kita tengok sama-sama, iaitu 297 kali. 287 kali. Okey, 287 kali yang bermaksud kebenaran ataupun hak, dan kebenaran yang sebenar-benarnya datang daripada Allah yang disampaikan dalam Al-Quran. Itulah yang kita baca awal surah Ali Imran. Inilah yang perlu diberi perhatian ketika beragama, bukan main teka-teka ataupun melampau. Ketika kita buat kerja, kita main teka-teka sahaja apa yang kita nak buat, ya, ataupun kita ikut hawa nafsu, ya, rasa waktu kerja kita nak kerja, waktu tak nak, waktu kerja kita nak buat benda lain. Itu perkara yang Allah tegur pada ayat yang ke-77. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik, kita nak belajar sikit tentang ilmu tajwid pada hari ini, sambungan semalam. Semalam kita dah sebut pembahagian qalqalah ada 3 ataupun martabak dia ada 3. Pertama sughra, yang kedua kubra. Dan hari ini kita nak belajar yang kedua, kubra. Kita lihat di slide kita, qalqalah kubra ataupun maksudnya besar ataupun kuat. Semalam sughra kecil kan, ini besar sikit. Maksud apa yang dia bisa sebutkan sebagai besar itu, ia terjadi apabila kita wakaf pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah. Sama ada huruf qalqalah tu sukun yang asli, memang dia memang asal mati, ada tanda mati kat atas, ataupun sukun mendatang, dia berbaris, tapi oleh kerana kita nak wakaf maka kena matikan dia lah. Macam kita baca qul a'udzu birabbil falaq, falaq, situ qaf tu ada baris di atas, tetapi oleh kerana nak mati kita wakaf, kita kena matikan qaf itu. Maknanya qalqalah kubra ni apa dia? Ia berkaitan dengan wakaf. Wakaf di hujung kalimah itu ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang 5 itulah yang kita sebut semalam, ada 5. Qutbu jadid. Ustaz Tamizi kata nak cam apa Ustaz? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Bukan kotor, kalau kotor tak kotor. Mana kena tebalkan kotor. Okey, qaf, ta, ba, jim dan dal. Maknanya bila ada qaf, ta, ba, jim, dal itu, bila kita wakaf salah satu daripada huruf qalqalah, maka qalqalah itu jadi qalqalah yang kubra, yang kuat sikit. Apa maksud kuat itu? Begini, tengok contoh dia. Pertama kita baca lam yalid wa lam yulad, wa lam yulad, wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq allati lam yukhlaq fa idza faraghta fansab.
أن تتكبر فيها فاخرج. Itu contoh-contoh. Maknanya huruf qalqalah tu berada di hujung. So ustaz, apa beza qalqalah sughra dengan kubra? Apa beza dia? Beza dia bukan dari sudut kekuatan, tidak. Bukan kata kalau semalam kita belajar huruf qaf, contoh qalqalah qaf yang sughra, ya qadi, ya qadi, qaf berada di tengah kalimah, itu qalqalah sughra. Ya qadi. Apa beza kalau qaf di hujung? Contoh al-falaq, al-falaq, ya qadi. Bezanya ialah kalau qalqalah sughra, ya qadi, selepas qalqalah itu ada huruf dad, kita terus sebut dad, kita tak tunggu ya qadi, bukan, kita baca ya qadi, selepas qalqalah lantun tu terus disebut dad, terus tanpa tunggu. Ya qadi. Adapun qalqalah kubra, dia di hujung waqaf. Selepas waqaf itu qalqalah itu bunyi, tidak ada lagi huruf lain. Al-falaq. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Maka qalqalah kubra tu lebih jelas kerana selepas qalqalah itu tidak ada lagi huruf yang lain. Maka itu dari sudut kejelasan, wuduh martabat tu dari sudut kejelasan. Bukan mesti qalqalah kubra qul a'udzu birabbil falaq. Sebab nak bezakan dengan yang sughra, itu salah. Okey, ramai yang baca begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu salah. Itu seperti akan dah ada sabdu di situ. Dia hanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini contoh qalqalah kubra. Bezanya apa? Beza qalqalah sughra dengan kubra dari sudut kejelasan dia. Kerana qalqalah sughra bila dilantunkan terus disebut huruf selepas tu. Adapun qalqalah kubra di hujung itu dah wakaf pada huruf qalqalah, maka tidak ada apa lagi huruf selepas tu, maka ia lebih jelas. Itu perbezaan dia.